Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami iaitu dari Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan kepujian semester 3 bagi subjek Al-Tasawuf Islami USI 20302 yang diajar oleh Ustaz Akila bin Mamat akan membentangkan tentang metod aliran tasawuf salafi dan juga perkembangannya. Maka pada perbincangan pada kali ini kami pecahkan kepada 5 bahagian iaitu pendahuluan, sejarah perkembangan gerakan salafiyah, metod pemikiran salafiyah, pandangan salafiyah tentang takdir dan juga penutup. Baiklah, saya teruskan kepada perbincangan saya iaitu nama saya Nurul Wahidah binti Aziz, nombor matrik 054623. Baiklah, kaum muslim ataupun umat Islam sekarang dihadapkan ataupun diserang dengan situasi perbezaan intelektual baru. Maksudnya kita muncul fahaman-fahaman baru dan juga ilmuan-ilmuan baru. Perkara-perkara baru yang boleh merosakkan pemikiran rasional ataupun pemikiran umat Islam. Dan kita perlu mewujudkan satu pemikiran rasional adalah bertujuan untuk menghadirkan atau menjelaskan tentang konsep ataupun keilmuan Islam. Seperti persoalan yang hangat ditujukan ataupun ditanya adalah tentang persoalan kewujudan Allah, sifat ketuhanan iaitu ilahiyat dan juga sifat-sifat Al-Quran. Dan kontroversi ini menjadi topik lain seperti topik lain seperti iman, status orang berdosa, sifat tindakan manusia, kebebasan dan tekad serta keimanan. Dan kita sebagai umat Islam ni perlulah kembali kepada maksud Islam yang sebenar dengan memahami pendapat berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan juga hadis, yang kemudiannya kita mampu membentuk suatu kefahaman yang dikenali sebagai nama salafiyah. Okey. Dan umat Islam ni perlu berpegang teguh kepada kaedah-kaedah yang telah kita sepakati ataupun yang telah disepakati oleh ulama terdahulu bagi memahami teks, persoalan akidah maupun perbuatan amaliyah, dan juga menolak apa sahaja yang bertentangan dengan perkara tersebut yang dibuat oleh ahli bid'ah dan kesesatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Farhana binti Ahmad Zaini, nombor matrik 054829. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Sejarah Perkembangan Gerakan Salafiyah. Istilah bagi Salafiyah berasal dari bahasa Arab iaitu Salafa Yaslufu Salaf, yang membawa maksud mendahului nenek moyang, leluhur dan mazhab salaf. Menurut Ensiklopedia Dunia Islam Moden, generasi salaf mempunyai 3 generasi muslim pertama. Masa itu terbagi kepada 3 abad. Abad pertama adalah abad para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berakhir dengan Anas ibnu Malik. Seterusnya pengikut mereka iaitu tabi'in, dan seterusnya pula pengikut dari pengikut mereka iaitu tabi'in. Usaha bagi menghidupkan jejak generasi salaf berlaku, yang mana pada ketika itu kemajuan dalam berfikir amat pesat. Aliran-aliran faham baru mulai muncul dalam kalangan umat Islam, sama ada dipengaruhi atau tidak oleh ajaran yang bukan Islam. Ahmad ibnu Hanbal merupakan mazhab keempat Sunni yang merupakan pengasasnya. Ia terkenal mengenai perjuangan beliau melawan Mu'tazilah tentang penciptaan Quran. Ibnu Hanbal mempunyai ramai pengikut dalam kalangan umat Islam yang tidak sepahaman dengan golongan Mu'tazilah. Oleh kerana Ibnu Hanbal yang terkenal dengan sikap keberanian serta tidak takut mati mempertahankan keyakinan. Pemahaman ini dikenali sebagai Salafiyah klasik. Ibnu Taimiyah mempunyai kegigihan serta keberanian yang luar biasa dalam memahami Salafiyah ini dengan membuat kajian dan kemudiannya kepada tulisan yang tersebar dengan luas dalam mengacau ulama-ulama dalam mazhab lain. Kaum Muslim didesak dengan kuat oleh Ibnu Taimiyah supaya kembali kepada ajaran yang utama, Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Dan generasi salaflah yang melakukan semua ini. Menurut Ibnu Taimiyah, para ulama terbagi kepada 4 kelompok dalam ajaran agama Islam. Yang pertama iaitu para filosof, iaitu mereka yang berkata bahawa Quran itu boleh dilalui dengan jalan menghantar yang mampu memuaskan akal manusia. Mereka ini dikenali sebagai kelompok yang menggelar diri mereka sebagai ahli keterangan dan ahli keyakinan.
Yang kedua iaitu mutakallimun, iaitu mereka ini ialah kumpulan Mu'tazilah yang mana mendahului akal daripada Al-Quran. Mereka menggunakan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan akal. Kelompok ini menggunakan akal hanya untuk menjelaskan akidah Al-Quran dan Al-Maturidiyah termasuk dalam kelompok ini. Yang ketiga, golongan yang mana beriman dengan apa yang dilihat oleh mereka di dalam Al-Quran. Mereka menggunakan kaedah ini kerana Al-Quran itu mengandungi ayat-ayat yang mempunyai sifat berita yang wajib kita beriman dengannya tanpa menggunakan ayat itu sebagai penghantar kepada akal. Bukan kerana ia mengandungi dalil-dalil yang pasti yang membawa kepada kebenaran akal. Yang keempat, kelompok Asy'ariyah yang beriman kepada Al-Quran dan dalil-dalilnya, tetapi tetap menggunakan dalil-dalil akal. Ibnu Taimiyah berkata, Salafiyah mempunyai metod tersendiri dan tidak termasuk dalam keempat kelompok itu, kerana ia menggunakan sumber utama iaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW serta tidak menggunakan akal kerana menurut mereka akal itu menyesatkan dan bid'ah. Gerakan-gerakan reformasi mulai muncul untuk menangani kehancuran moral serta sosial umat Islam dan yang paling penting adalah gerakan Wahabiyah. Ketuanya adalah Ibnu Abdul Wahab dan gerakan reformasi lain dipengaruhi oleh Wahabiyah seperti yang memiliki kecenderungan sufi seperti Sanusiyah dan Mahdiyah. Maka muncul di luar dunia Arab tentang gerakan yang sama dengan Wahabiyah. Gerakan tersebut menggalakkan kepada kebersihan dalam agama, perubahan moral dan sosial serta kesatuan Muslim. Namun, gerakan tersebut tetap mentafsirkan agama secara harfiah dan terikat pada masa lalu agar kembali kepada masa Nabi dan para sahabatnya. Gerakan Salaf moden yang digerakkan oleh Afghani dan Abduh adalah untuk mengembalikan semula Islam seperti generasi Salaf juga, untuk membezakan antara Islam asal atau mengalami pemodenan dan mengembalikan kekuatan umat Islam. Gerakan Salafiyah moden ini juga berpendapat bahawa penyebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam adalah sikap jumuk yang terdapat pada diri umat Islam. Jumuk membawa kepada keadaan yang membeku dan tiada perubahan. Sikap tersebut menyebabkan umat Islam hanya menerima tradisi yang berkembang pada ketika itu dan menyebabkan umat Islam melupakan ajaran Islam yang sebenarnya dan berada dalam ketaksuban buta dan mewujudkan penyerangan dalam ajaran Islam. Jadi untuk mengubah persepsi ini, gerakan Salafiyah moden berusaha mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang sebenar yang terdapat dalam generasi Salaf. Salafiyah moden juga melancarkan tarikat Sufi, menuduh mereka memperkenalkan bid'ah, mempraktikkan ritual asing dan menyebarkan sikap pasrah, menyerahkan dan tahayul. Hal ini dianggap sebagai ijtihad yang harus dilaksanakan selari dengan keperluan moden dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salafiyah membawa identiti akal masalah tidak terletak dalam ajaran Islam, tetapi dalam konsep kepentingan umat Islam dan politik. Keyakinan umat Islam adalah dasar penyebaran sikap beredar, merendah diri dan tunduk di kalangan umat Islam. Masalah ini membawa kepada kemajuan umat Islam dan mencegah mereka mengejar kekuasaan dan kemerdekaan. Dengan demikian, ijtihad merupakan kekuatan yang memelihara Islam dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Pendidikan di antara perubahan adalah bahasa Arab. Maka perubahan ini bertujuan memberi nyawa semula kepada bahasa Arab dan membebaskan ia dari bentuk asal agar ia mampu difahami dalam istilah moden. Dari segi undang-undang, ia adalah untuk menghidupkan Islam sebenar. Salafiyah berpendapat undang-undang perlulah membawa semangat bangsa, nilai dan keyakinan. Syariat Islam mengatur urusan hukum dan menganjurkan berkaitan akal, maqasid iaitu tujuan dan maslahah iaitu kepentingan, khususnya kepentingan yang tidak diatur dalam Al-Quran. Salafiyah juga menegaskan politik adalah syarat untuk menghidupkan umat Islam dan tanggungjawab pemimpin dan menyebarkan sikap beredar kepada umat Islam, dan serta Salafiyah membawa kepada rancangan yang mempunyai tahap dalam perubahan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aini Syafiqah binti Zakaria. Nombor matrik 054759. Metod pemikiran Salafiyah.
Salafiyah bertongkat pada 3 prinsip utama yang juga merupakan metod pemikiran Salafiyah dalam rancangan mewujudkan Islam seperti pada generasi salaf. Pertama, mengutamakan teks wahyu di atas akal. Kedua, menolak kalam iaitu persoalan teologi. Ketiga, ketaatan teguh pada Al-Quran, hadis dan konsensus iaitu ijma'. Kemudian, pengutamaan teks wahyu di atas akal. Salafiyah tidak melihat perbezaan antara akal dan kitab suci dalam hal ini. Walaupun begitu, akal fikiran tidak memiliki kuasa untuk menakwilkan, menafsirkan dan menguraikan mana-mana ayat Al-Quran. Namun, hal ini boleh hanya jika dalam batas-batas yang diizinkan oleh bahasa dan dikuatkan oleh hadis. Salafiyah juga tidak menganggap akal dapat berdiri sendiri, tetapi menempatkannya sesuai kedudukannya. Akal digunakan dalam daerah kemampuannya sahaja seperti memikirkan alam, masalah-masalah fiqh dan mencari ilmu-ilmu yang bersifat kebendaan yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan lagi masyarakat. Dalam memahami akidah, Salafiyah menggunakan 5 prinsip termasuklah pertama, tidak melakukan dan menggunakan lafaz takwil, tamsil, tashbih, ta'til dan tafwid. Kemudian, beriman dengan semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa mengurangkan, menambah, menakwil dan menukar maksudnya. Salafiyah dalam keadaan menerima mutlak apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tentang zat dan sifat-sifat Tuhan, tidak menolak satu pun. Hal ini kerana berakhirnya zaman sahabat, tabi'in dan para imam generasi salaf. Seterusnya, meyakini bahawa nama dan sifat Tuhan bersifat tauqifiyah, iaitu apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh diisbatkan iaitu ditetapkan dan dinafikan kecuali dengan izin syarak bagi mengistinbatkan nama dan sifat Tuhan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Salafiyah menerima takwil dalam 2 bentuk. Pertama, takwil bermaksud tafsir dan penjelasan maknanya sama ada sesuai dengan zahirnya atau tidak. Ini bererti makna tafsir adalah sama maksud dengan takwil. Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya berkata, pendapat tentang takwil ayat ini adalah sebagaimana adanya dan para ahli takwil berikhtilaf dalam ayat ini sesuai dengan pendapat mereka. Menurut Salafiyah, maksud takwil adalah tafsir. Dengan makna ini, Al-Quran seluruhnya sama ada muhkam atau mutasyabih dapat ditakwil, yakni ditafsir. Kedua, takwil bermaksud dari ucapan itu sendiri. Jika suatu ucapan itu perintah atau larangan, maka ditakwilkan ucapan itu pada perbuatan orang yang diperintahkan itu. Sebagaimana dituturkan Aisyah, Rasulullah SAW itu dalam rukuk dan sujudnya membaca Subhanakallah rabbana au bihamdika Allahumma ufirli. Maha suci Engkau, Ya Allah, Tuhan kami, dan dengan segenap puji kepadamu, Ya Allah, ampunilah kami. Sebagaimana pentakwilan terhadap Al-Quran, hadis tersebut merupakan pelaksanaan perintah dari Al-Quran. Yang bermaksud, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Oleh kerana itu, ucapan tersebut berupa berita. Takwilnya adalah yang diberitakan tersebut iaitu berita itu sendiri. Takwil dari apa yang diberitakan Tuhan tentang dirinya dan tentang hari kiamat adalah hakikat zat dan sifatnya yang tidak diketahui selain Tuhan. Inilah yang dinamakan mutasyabih. Takwil sebenarnya hanya diketahui Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat yang Tuhan beritakan tentang diri dan sifatnya tersebut. Di sini, Salafiyah berlebih dalam menguraikan makna mutasyabih dan menjelaskan bahawa Al-Quran itu seluruhnya jelas dan dapat ditafsirkan. Selain akidah dalam memahami masalah agama, Salafiyah menggunakan panduan sepenuh daripada Al-Quran, hadis dan ijma' para generasi salaf. Salafiyah beranggapan hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran untuk pedoman hidup.
Sedangkan ijma' merupakan keputusan musyawarah sendiri menggunakan kebebasan berfikir dalam dua sumber. Namun, Al-Quran dan hadis masih tetap dipakai untuk menuntut penetapan hukum. Salafiyah turut menetapkan pendirian dalam penggunaan ijtihad dan melebihi qiyas, namun tetap mentaati Al-Quran dan hadis. Dalam tafsir tentang Al-Quran, Salafiyah cuba kaitkan kitab suci dengan keadaan zaman kini. Pendekatan ini turut menaikkan kembali pesan Al-Quran dan membuatnya mudah dipahami oleh manusia kini. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Muhammad Syamsul dan nombor matrik saya 054508. Okay. Saya akan menerangkan mengenai pandangan Salafiyah tentang takdir. Salafiyah menegaskan beriman dengan takdir baik dan buruk adalah beriman kepada kesempurnaan, kekuasaan dan kehendak Tuhan. Seperti mana dalam ayat Al-Quran, dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Yang bermaksud, bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan lurus dan kamu tidak menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Takdir. Takdir pula meliputi khair dan syar, sedikit dan banyak, lahir dan batin, manis dan pahit, baik dan buruk, dibenci dan disayangi, awal dan akhir. Berlakunya sesuatu takdir Tuhan ke atas manusia dengan sendirinya dan tidak ada satu pun manusia yang dapat lari dari masyiah, yakni kehendak Tuhan. Orang-orang Majusi, mereka menggunakannya, yakni takdir, sebagai dasar suatu perdebatan kerana mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mempercayai takdir. Okay. Mereka terdiri daripada orang-orang musyrik yang menentang Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahawa jika Tuhan menghendaki, pasti mereka tidak menjadi orang-orang musyrik. Salafiyah juga telah menetapkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tiada sesuatu itu jika tanpa kehendak darinya. Bersesuaianlah dengan Jabariyah. Yang kedua, sesungguhnya seseorang manusia itu memiliki keinginan dan kehendak yang sempurna bersesuaian pilihannya. Bersesuaianlah dengan Mu'tazilah. Dan yang ketiga, sesungguhnya Tuhan itu memberi kemudahan bagi hamba-hambanya yang berbuat baik dan menyukai akan perbuatan baik. Okay. Menurut Ibn Taymiyah, perbuatan manusia itu berasal dari dirinya berdasarkan kemampuan sendiri, juga berasal dari Tuhan. Kerana Tuhanlah yang ciptakan kemampuan untuk melakukan perbuatan itu. Walaupun pendapat Ibn Taymiyah mendekati pendapat Mu'tazilah, namun Ibn Taymiyah berselisih pendapat dalam 2 hal. Adanya kaitan antara perintah dan kehendak dalam hal redha, cinta dan kehendak. Dalam hal tujuan perbuatan Tuhan, Salafiyah menerima pendapat Maturidiyah. Tuhan menciptakan makhluk, melaksanakan perintah dan melarang dengan larangan sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Kehendak Tuhan tidak merubah kerana adanya hikmah. Sesungguhnya, kekuasaan manusia dan kekuasaan Tuhan bukanlah saling bersaing secara khususnya, melainkan untuk menentukan dan menghasilkan tindakan manusia. Salah satu bukti bahawa keadilan Tuhan dan keadilan manusia itu berbeza. Tuhan itu Maha Pengampun. Mengapa Tuhan menciptakan neraka? Padahal setiap manusia berpotensi untuk memohon ampun dan mendapatkan ampunan. Di mana letak keadilan Tuhan dengan menciptakan neraka? Sedangkan manusia mempunyai potensi untuk meminta ampunan. Okay. Inilah salah satu bukti bahawa keadilan Tuhan dan keadilan manusia itu berbeza kerana
Pandangan serta penilaian Tuhan dan manusia itu berbeza-beza. Okay, sekian, terima kasih. Baiklah, secara penutup maupun kesimpulannya, Salafiyah ini tetap merupakan gerakan reformasi maupun perubahan yang kita katakan berfokus kepada masalah keyakinan, kemurnian Islam, pemulihan Islam masa lalu dan juga menekankan kepada keperluan kembali kepada maksud Islam yang sebenar. Dan kita tahu bahawa akad ini mampu membenarkan, mentaati dan menerangkan pendekatan di antara dalil akad dan juga dalil Al-Quran dan juga hadis. Dan melihat kepada persoalan takdir yang dinyatakan, yang dijelaskan oleh sahabat saya sebentar tadi, pemikiran Salafiyah ini tentang takdir adalah dengan beriman kepada takdir, sama ada takdir itu baik maupun buruk, dan kesempurnaan kekuasaan dan juga kehendak Tuhan. Dan Tuhan ini adalah pencipta manusia dan menciptakan apa sahaja yang dimiliki oleh manusia. Dan seterusnya, yang terakhir adalah pemikiran yang jernih dan terbuka dalam mengamalkan ataupun menghindari dari dalam mengamalkannya itu mampu menghindarinya ataupun menghindari sesuatu tu daripada konflik, taklid buta, taksub pada mazhab dan juga menyebabkan kita boleh berhenti berfikir perkara yang sepatutnya tidak kita berfikir. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.